Kesihatan yang baik bukan sekadar bebas daripada penyakit tetapi melibatkan keseimbangan fizikal, mental dan sosial seseorang. Namun, dalam era sains dan teknologi pada masa kini yang semakin mencabar, kesihatan mental semakin dipandang serius. Hal ini kerana berdasarkan National Health and Morbidity Survey 2023, sebanyak 16.5% daripada kanak-kanak yang berusia daripada 5 hingga 15 tahun mengalami masalah kesihatan mental. Keadaan ini amat membimbangkan kerana tinjauan yang sama dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 7.9% daripada kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun mengalami masalah mental yang sama. Tengok ni, tanda-tanda masalah mental macam ada dekat saya je, saya ada masalah mental ke? Saya rasa kita tak boleh diagnose sendiri. Apa kata nanti Fatihah jumpa doktor? Okey Cik Fatihah, boleh Cik beritahu saya kenapa Cik ke klinik hari ini? Sebenarnya doktor, sejak 6 bulan lepas saya perasan saya sering cemas, susah nak tidur, susah nak kawal emosi dan stres doktor. Okey, kalau macam tu cuba Cik jawab dulu soalan-soalan ni. Okey, nanti Cik pergi jumpa doktor ni ya. Masalah kesihatan mental pelajar meningkat dari hari ke hari mengikut tempatan pelajar. Faktor-faktor yang lebih biasa tersebar sesudah keluarga dan pihak sekolah dengan mementingkan prestasi akademik pelajar dan kurang memberi kasih sayang dan keprihatinan menyebabkan pelajar merasa stres dan buruk. Selain itu, ketika saluran sudah kerana seperti perceraian ibu bapa menyebabkan pelajar merasa putus cinta. Pengalaman yang buruk dalam kehidupan akan menjejaskan emosi dan tingkah laku pelajar. Bukan itu sahaja, kegagalan mengaplikasikan ilmu falsafah dan hukum negara menyebabkan pelajar kurang berupaya untuk berfikir secara kritikal dan gagal mengurus emosi dan tekanan sendiri. Akhirnya, pengaruh media sosial tidak boleh diabaikan kerana pelajar yang dulu berfikiran matang mudah terpengaruh oleh maklumat rangkaian yang negatif menyebabkan mereka mempersoalkan diri sendiri dan memandang rendah badan sendiri. Oh. Terima kasih. Tengok file ini actually kasih tahu tentang falsafah negara, pendidikan negara dan juga hukum negara. So hari itu actually saya ada membaca tentang artikel ini. So ada 3 isu kesihatan dalam kalangan pelajar dari segi falsafah. Pertama kali membincangkan falsafah minda dan kesihatan mental. Falsafah ini mengaji sifat kesedaran, keadaan mental dan hubungan dengan otak fizikal. Kedua adalah falsafah etika dan juga kesihatan mental. Ini membincangkan tentang meneliti prinsip moral dan mengawal pengajaran dan rawatan kesihatan mental. Ketiga pula adalah falsafah politik dan kesihatan mental. So ini mengaji faktor masyarakat dan struktur yang mempengaruhi kesihatan mental dengan memberi tumpuan kepada keadilan dinamik, kuasa dan dasar. So dari segi FPK pula, kami boleh menurut sini tengok pendidikan di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan ke arah lebih mempotensi individu secara menyeluruh dan bersepatu untuk melahiri insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatutan kepada Tuhan. Falsafah ini juga berkaitan dengan rukun negara. Rukun negara terlibat dalam kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keseluruhan perkelembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesisaan. Dengan itu, adakah caranya untuk mengatasi isu ini ke? Oh, begitunya kaitan antara falsafah dengan kesehatan mental. So, berdasarkan apa yang kamu beritahu saya tadi, pihak sekolah haruslah mengaplikasikan konsep FPK Malaysia ini dalam pengajaran mereka supaya pelajar dapat berkembang dengan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seterusnya, kita juga boleh rujuk kepada prinsip rukun negara. Contohnya, dalam prinsip kepercayaan kepada Tuhan, dia mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur dan berdoa. Manakala prinsip kesopanan dan kesusian pula dapat mencegah isu sosial seperti buli yang dapat menjejaskan kesihatan mental pelajar. Kemudian, aktiviti bersukan juga dapat menjaga kesejahteraan mental pelajar melalui pelepasan endorfin. Endorfin ini ialah satu jenis hormon yang akan menjadikan kita lebih gembira. Satu cara lagi ialah melalui counseling. So, counseling ini merupakan satu tempat yang selamat untuk belajar meluahkan perasaan mereka. Melalui counseling, mereka akan belajar tentang cara-cara untuk menguruskan tekanan mereka dengan lebih baik. Akhir sekali, peranan ibu bapa juga sangat penting dalam mengambil berat dan memberi empati kepada anak-anak mereka supaya kesejahteraan mental mereka terjaga. Jadi, dengan mengaplikasikan cara-cara ini, isu kesehatan mental dalam kalangan pelajar dapat dicegah. Isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar semakin meruncing sejak tahun 2019. Falsafah pendidikan negara dan prinsip rukun negara seperti kesopanan dan kesusilaan sepatutnya menjadi asas dalam memperkukuhkan kesejahteraan emosi pelajar. Namun, pengaruh negatif media sosial dan tekanan keluarga telah memburukkan situasi ini. Hal ini membawa kepada kehilangan fokus dan ketidakstabilan emosi yang menjejaskan seperti akademik serta hubungan sosial. Oleh itu, langkah seperti aplikasi falsafah pendidikan negara dan prinsip rukun negara perlu diperkasarkan serta usaha dalam pendidikan kesihatan mental dan sokongan keluarga yang berkesan.